Farzuquhum, berilah rezeki kepada mereka sekadar yang sesuai, sagu hati ataupun buah tangan dan sebagainya, termasuk buat jamuan untuk mereka. Bukan bagi sahaja habuan sekadar yang sesuai, sekadar yang layak. Allah Ta'ala suruh waqulu lahum qawlan ma'rufa, sebutkanlah kepada mereka itu dengan perkataan-perkataan yang sedap mereka dengar. Beri nasihat, pujuk mereka, berilah apa-apa kata-kata yang menyenangkan hati mereka, jangan menyakitkan hati mereka. Kerana Islam tidak lupa kepada hak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, pada harta benda yang kita miliki, bukan kita miliki 100%. Dalam hak kita itu ada haqqun ma'lum, ada hak yang sedia maklum. Dalam masyarakat Islam sedia maklum, ada hak mereka yang boleh mereka tuntut ataupun mereka tidak payah tuntut, kita kena bagi. Islam menganjurkan dapat ke situ, maka bolehlah dilaksanakan sekadar yang kita rasa elok. Tentang cara pembahagian, ada yang telah ditentukan oleh syarak. Kalau hak-hak yang dalam pusaka, jangan langgar pembahagian syarak. Kalau sudah syarak menentukan hak anak perempuan itu satu, anak laki-laki dua, ataupun dua orang anak perempuan, habuan mereka sama dengan satu anak laki-laki. Kalau isteri ada hak dia 1/4, kalau tidak ada anak laki-laki, ada anak laki-laki 1/8. Kalau ibu 1/6, kalau ayah 1/6. Itu qismah, itu pembahagian yang syarak telah bagi. Itu maknanya kalau pembahagian selepas kematian. Pembahagian selepas kematian ikut hukum syarak. Kalau pembahagian sebelum kematian, pembahagian nak bagi kepada anak-anak ni sebelum kita mati, Nabi suruh kita bahagi sama rata. Laki-laki dengan perempuan bagi sama rata. Kalau duit sebagai contoh, kalau seorang 1,000, semua 1,000. Kalau pembahagian hidup. Kalau pembahagian mati, ikutlah hukum syarak. Semua telah sedia termaklum dalam kitab-kitab fiqh yang telah kita baca dahulu. Yang penting sekali dalam pembahagian ini ataupun qismah ini, peganglah kepada yang Nabi sebut la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan dan kamu pun tidak akan dimudaratkan orang. Kena bagi adil. Kalau haqqus syufa'ah, syarikat ada harta sekian banyak, tutup syarikat nak dibahagikan harta itu, kena bahagi berdasarkan kepada permuafakatan. Kalau ni sebuah share, ada yang pegang majority share, walaupun simple majority 51, yang keduanya minority 49, ikut pembagian itu dengan adil sampai tidak dirasakan ada kemudaratan. Islam melarangkan kemudaratan. Ad-dararu yuzalu, yang nama ada kemudaratan kena hapuskan kemudaratan. Kerana Islam la darara wa la dirar, tidak boleh dimudaratkan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan juga. Tak boleh. Itulah adilnya Islam dalam pembahagian. Kalau pembahagian yang sepatutnya sesuai dengan cara baik, goodwill, dengan manis muka, tak boleh. Ada masalah yang merumitkan, barulah mahkamah campur tangan. Barulah serah kepada mahkamah, mahkamah akan timbangkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kepada kaedah.
penyelesaian hak itu di mahkamah. Situlah kaitan tajuk ini dalam konteks kita bercakapkan pasal kes mahkamah, kes dakwaan, kes pembuktian. Maka sampai situ, maka boleh mahkamah diberi kuasa. Memang mahkamah syariah ada kuasa membicarakan kes-kes mal, kes-kes tuntutan. Macam yang senang kita nampak, macam kes napakah. Napakah sepatutnya suami tidak payah dituntut. Wal yunfiq zu sa'atin min sa'atih. Berilah napakah kepada orang yang wajib dia bagi napakah, isteri dan anak-anak, atas kadar kemampuan dia. Tapi kerana manusia tidak patuh syariah, dia mampu bagi napakah tapi dia tak bagi. Sepatut dia bagi katakan sebulan 3,000 dengan belanja hidup hari ini, dia bagi RM30. Amat-amat tidak patut. Barulah mahkamah ada peranan untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Maka itulah yang dipanggilkan hak-hak pembahagian. Kita masuk kepada bab baru yang akan pergi lebih detail malam ini. Tajuk dia pengakuan. Istilah asalnya iqrar. Iqrar ialah pengakuan. Iqrar adalah kata-kata yang keluar daripada seorang yang ahli iqrar. Ada orang yang tidak boleh iqrar. Kita belajar benda. Orang yang boleh iqrar mengaku ada hak orang lain ke atasnya. Atau dia mengaku dia melakukan perkara itu. Itu asal mana iqrar itu, dia mengaku. Ini merupakan suatu pengiktirafan. Bolehkah mahkamah menghukum seorang itu berdasarkan iktiraf dia, iqrar dia? Itu tajuk dia. Sejauh mana mahkamah boleh menerima pakai seseorang yang datang ke mahkamah mengaku ada hak orang ke atasnya, ataupun mengaku pembunuhan yang berlaku itu tak siapa yang bunuh, dia mengaku saya bunuh. Boleh terima atau tidak? Sejauh mana boleh terima? Tapi yang penting sekali, seluruh undang-undang dunia pada hari ini banyak mengambil daripada prinsip-prinsip perundangan Islam dalam kehakiman. Yang kita belajar baru ni, antara macam katakan macam beban pembuktian. Memang Islam meletakkan kepada yang mendakwa al-bayyinah ala man idda'a, beban. Dulu dunia mengambil jadi prinsip, mereka jadikan itu. Siapa yang mendakwa, dia kena cari bahan bukti. Sama juga dengan keterangan bayyinah. Islam letakkan bayyinah. Iza jalasa baina yadaykal khasmani fala tahkum hatta tasma' minal akhar kama sami'ta minal awal. Hadis Nabi simple, tapi dia menjadi kaedah dalam perundangan yang dunia pakai. Datang pengaduan, dakwaan kepada hakim, dia dengar, dia jangan hukum sampai dapat keterangan daripada satu pihak lagi. Jelas semua keterangan baru dihukum, pun diambil oleh mahkamah-mahkamah dunia. Sebab ini penting untuk melihat sejarah. Kehakiman Islam bermula daripada awal abad yang ke-7. Sebab Nabi berpindah ke Madinah tahun 622 Masihi. Tahun 622 Masihi. Tahun kosong Hijrah itu tahun 622 Masihi. 6 bulan kemudian turun ayat-ayat tentang kehakiman. Nabi melaksanakan. Waktu itu dunia tak kenal apa dia kehakiman. Tak ada sistem. Ada apa kita panggil dengan sistem hutan rimba. Siapa yang kuat dialah menang selama-lamanya. Bila Islam perkenalkan satu demi satu sampai tadi cakap tentang al-qismah tadi.
Yang sebelum yang ini, iqrar, pengakuan. Kita yang perkenalkan dahulu. Waktu dunia belum tahu apa dia iqrar. Mereka ikut kemudian. Cuma kita tertinggal. Zaman kegemilangan Islam itu dia berakhir dengan kemalapan kerajaan Islam Abbasiyah. Akhir jatuh kerajaan Osmaniyah, maka ditinggalkan undang-undang Islam dan sekarang baru nak timbul balik. Tengok semua prinsip ataupun istilah diambil daripada Quran. Macam ini, iqrar. Aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dua perkataan dalam satu ayat. Aqrartum, sudahkah kamu buat pengakuan? Qalu aqrarna, mereka jawab, kami telah buat pengakuan. Dalam konteks ini, pengakuan ini umum. Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Itu maknanya sudah ada prinsipnya pengakuan mereka itu diterima. Maka ikrar istilah Allah dalam Quran yang akhir menjadi suatu sistem dalam perundangan. Atas itulah kita lihatkan sebagai contoh ya'ina an kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Tengok prinsip iqrar tadi itu bukan iqrar harta dia ada pada orang, hatta kalau orang ada harta ke atas dia pernah pukul orang itu dan sebagainya, orang tu nak cari siapa yang pukul saya dan sebagainya, dia yang memukul, dia boleh menyaksikan iqrar saya pukul. Itu dipanggil asyhadatu 'alan nafs. Dia saksi ke atas diri dia. Macam nanti akhirat kita akan berjumpa dengan saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang kami tutup mulut kalian, nakhtim ala afwahihim, kami khatamkan, kami tutupkan mulut kamu setutup-tutupnya. Wa tukallimuna aydihim, dan kami beri peluang kepada tangan anggota bercakap. So tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, apa yang disebut oleh tangan tentang perbuatan tuan dia itu disokong oleh kaki. Kaki kata betul. Saya pun nampak dia buat begitu. Malah waqalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Bila kulit juga bercakap, mengikrar, mengaku, dia buat begini, dia buat begini, Allah buka mulut. Lidah ini, itulah tabiat dia di dunia pun begitu. Dia komplain kepada kaki, komplain kepada tangan, komplain kepada kulit. Lima syahidtum alaina. Kenapa yang komplain mengaku begitu? Kan semua kita akan kena. Kamu yang mengaku pun kamu kan akan masuk neraka sama. Lima syahid tu mengapa jadi saksi? Mereka jawab, qalu, kulit jawab, bulu rumah jawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Hari ini hari Allah Ta'ala suruh kami bercakap yang benar.
Kami kena bercakap, tak boleh diam. Yang bercakap cakap yang benar. Iqrar itu di dunia dipakai dalam kes-kes perbicaraan sampai di akhirat. Sebelum Allah menghukum orang itu masuk neraka, a'udzubillah, dia kena dibicarakan dahulu. Saksi siapa dia? Anggota-anggota dia kesemua sekali. Sampai kulit pun jadi saksi, mata jadi saksi, hidung jadi saksi, tangan jadi saksi. Nak kata bohong macam mana? Tak benar macam mana? Atas itulah maka dia dihukum. Bila masuk neraka, hati kecilnya mengakui Allah lah yang paling adil. Wa huwa ahkamul hakimin. Dialah yang paling adil hukum dia. Memang tidak ada sebarang kezaliman. Maka mereka puas hati walaupun menerima hukuman yang begitu pedih. Sebab itu dikatakan kunu qawwamina bil qis. Jadilah diri kamu orang yang betul dalam pembahagian, syuhada lillah, jadi saksi kerana Allah. Kesaksi kerana Allah, saksi yang bercakap benar. Walau ala anfusihim, walaupun terkena di atas diri sendiri atau keluarga sendiri, anak sendiri, isteri sendiri dan sebagainya, kena bercakap benar. Kerana kebenaran hanya boleh tertegak dengan adanya saksi-saksi yang benar. Sampai diri sendiri melakukan kesalahan, dia mengaku. Itu dikatakan syuhada lillah walau ala anfusihim. Diri sendiri pun kena mengaku. Inilah menurut ulama, keterangan seorang terhadap dirinya adalah pengakuan. Di mahkamah, seseorang telah menyatakan apa yang dia buat, walaupun tidak menggunakan perkataan saya mengaku, saya berikrar. Tak. Kenyataan dia di mahkamah tentang hak orang ke atas dia. Memang saya menyimpan amanah simpulan 10 tahun dulu sebanyak RM5,000 dalam simpanan saya. Itu ikrar. Jika tidak mengatakan perkataan saya berikrar, tak apa. Asalkan ada maklumat, ada kenyataan mengatakan hak orang ke atas diri dia, maka mahkamah boleh terima berdasar kepada ijma' ulama. Sunnah pula menyebut hadis riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim, Unais, pergilah kepada wanita ini, sekiranya dia mengaku, rejamlah dia. Lalu Unais pergi bertemu wanita tersebut dan dia mengakuinya. Rasulullah SAW mengarahkan supaya wanita tersebut direjam. Teks asalnya ada seorang perempuan nama dia Fatimah Al-Ghamidiyah. Dia mengaku kepada orang dia berzina sampai dekat Nabi. Nabi sebut kepada seorang sahabat yang bekerja dalam bidang kehakiman sama dengan Nabi, ukhdu ya Unais ila mra'ah hadhihi fa ini i'tarafat para jumha fa'tarafat para jamaah. Itu teks asal hadis. Perempuan tadi mengaku kepada orang sampai dekat Nabi mengatakan si perempuan itu mengaku dia berzina. Nabi suruh Unais, ughdu ini berpagi-pagilah pergi. Ghada pagi. Ughdu pagi-pagi lagi kamu pergi ke rumah perempuan itu. Tanya dia, betulkah yang dia telah mengaku? Unais pun pergi berjumpa perempuan itu, tanya, betulkah kamu telah berzina? Kamu telah mengaku? Pak Tarapat, dia mengaku. Dalam kes pengakuan zina seperti ini, anda tahulah, kita belajar dulu dah, mengatakan sekali mengaku tak cukup. Nabi pernah suruh Ma'is al-Aslami balik.
Kerana kamu mengaku tapi kamu tidak cukup bukti. Dia balik. Datang pula. Mengaku pula. Balik. Mungkin kamu pegang-pegang je kot. Datang pula. Balik. Datang pula. Mengaku pula. Baru cukup 4 kali pengakuan sama dengan arba'ata syuhada. 4 orang saksi, maka baru dihukum. Maka sama yang ini, tidak berlawanan. Maka Unais pergi, dia mengaku, maka dia direjam. Dari segi ijma' ulama', tengok. Semua aspek kita ambil kira bila hukum. Walaupun ada Quran dah, ada hadis dah, tapi gitulah sistem kita. Punya kukuhnya. Sebab tu mengingkari hukum Islam yang sabit dengan ijma' dengan sunnah dengan apa semua ini, dia adalah kufur. Ijma' pula riwayatkan bahawa para ulama mengatakan wujud ijma' yang menerima kesahihan amalan ini. Pihak yang membuat pengakuan akan dihukum berdasarkan pengakuan ini. So, ijma' sah. Ijma' maknanya konsensus para ulama yang muktabar. Kalau berlaku pengakuan dalam kes zina sebagai contoh, maka hukuman boleh dilaksanakan. Hikmah ni senanglah, tidak melibatkan hukum. Kenapa syarak menjadikan iqrar sebagai salah satu daripada penyelesaian masalah hukum? Menerima ijma', menerima pengakuan itu sebagai landasan untuk menghukum orang tu. Mengapa? Mudah saja. Kerana memang keperluannya begitu. Keperluannya kadang-kadang tu tidak ada bukti. Orang mati sebagai contoh. Nak cari pembunuh dia bukan benda yang senang. Tiba-tiba ada orang yang mengaku. Maka tentulah kerana kepentingan pengakuan itu, maka mahkamah boleh ambil. Atau yang keduanya, dia juga merupakan satu shortcut kepada perbicaraan yang panjang. Jika tidak ada yang mengaku, maka berlarutan bercara dan sebagainya, ulang bercara dan sebagainya. Kalau sudah dia mengaku, maka tidak ada ulang bercara. Hukum selesai. Takkan mungkin mahkamah syariah rendah dia mengaku, lepas tu dia appeal pula ke mahkamah ulang bercara. Ni apa cerita? Maka dia boleh shortcut. Dan juga merupakan bahawa hak-hak yang terdapat dalam sesuatu kejadian itu dapat dihukum dengan penuh yakin. Artinya mahkamah yang membicarakan kes ada pengakuan lebih meyakinkan dihukum, orang dengar pun yakin, hakim pun yakin, itu yang hukum qat'i yang senang selesai, balik tidur lena. Tapi kalau bukan pengakuan, semata-mata kerana bukti, yang menuduh ada bukti, yang kena tuduh juga ada bukti, dia tidak. Cuma duk timbang tu, kuat sebelah sana, kuat sebelah yang mengatakan tidak. Tapi mungkin hujah dia kuat, tapi dia mungkin bersalah. Tapi nak hukum macam mana? Akhir hukum juga. Tapi hati itu tawakal ala Allah. Pegang kepada apa yang Nabi sebut, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau berijtihadlah seorang qadi, seorang hakim dalam satu kes di mahkamah, ijtihad. Ijtihad maknanya berdasarkan kepada pertimbangan akal dia. Logik akal dia, mana yang kuat. Dan ijtihad itu pula kena dengan kehendak syarak. Menepati kehendak syarak, Allah bagi dia 2 pahala. Kalau kebetulan hukum itu tidak berbetulan dengan hak syarak, salah. Tahu salah di mana? Dia appeal kes tu ke mahkamah tinggi. Di mahkamah rendah, dia salah. Appeal ke mahkamah tinggi, dia tidak bersalah. Maknanya ada benda yang hakim mahkamah tadi overlook, tak dapat melihat kesemuanya, maka dia hukum itu salah. Salah pun Allah bagi dia 1 pahala. Maknanya
qadi dia right all the time. Dengan syarat dia layak menjadi qadi. Ini dengan sendirinya bila dibuat demikian, maka tentulah dia lebih senang menghukum bagi kes yang berlaku iqrar. Dalam kes lain, seorang wanita yang berasal daripada kabilah Ghamidiyah telah mengaku berzina. Rasulullah SAW memerintahkan agama itu direjam. Itu hadis Bukhari. Maknanya Nabi terima pakai iqrar. Kalau Nabi terima pakai, sahabat terima pakai, sampai kita dia terima pakai. Okey. Hak yang disabitkan dan hukum menagih balik pengakuan. Okey, ini senang. Bolehkah tidak seorang yang telah buat pengakuan tiba-tiba dia menarik balik pengakuan dia? Jawapan dia ada dua keadaan. Satu, dia mengaku itu pada hukum hak Allah Ta'ala yang lebih ketara, atau yang kedua, hak manusia yang lebih ketara. Okey, faham balik ya? Dia buat pengakuan itu. Pengakuannya itu base kepada kes apa? Ada dua kes. Ada pengakuan pada hak Allah yang lebih ketara. Senang faham macam zina. Itu hak Allah. Lebih ketara walaupun ada hak manusia. Merompak, mencuri, hak Allah lebih ketara. Minum arak, hak Allah lebih ketara. Kalau dia mengaku daripada hak Allah Ta'ala, tiba-tiba dia tarik balik pengakuannya, sah, boleh diterima tarik balik itu, dan dia terlepas daripada hukuman. Tapi tidak pada hak manusia. Sebelum ni saya sebut, di antara hak manusianya hak qazaf. Hak qazaf, hak manusia lebih. Qazaf, dia tuduh orang tu berzina, tuduh orang tu liwat, tersibar berita ke semua dia liwat. Itu hak manusia lebih ketara. Hak ini dia mengaku ikut sebagian pengakuan. Contohnya kata dia mengaku dia yang kena liwat. Tiba-tiba dia tarik balik. Bukan. Maka hak manusia tarik balik macam mana pun, tetaplah dia kena hukum dengan hukum qazaf 80 rotan. Sebab sinilah dia katakan bahawa terdapat dua hak yang dapat disabitkan, itu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah seperti hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman murtad, hukuman minum arak, kewajipan membayar zakat, keparah dan sebagainya, diwujudkan untuk menegakkan asas agama dan memenuhi peran masyarakat. Hak Allah yang mensabitkan urusan antara seorang peribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini tidak boleh ditarik balik. Itulah kesimpulan dia. Tapi kepada yang kedua, mengapa boleh tarik balik ini? Kerana bila orang itu dia mengaku dia berzina, zina hanya sabit dengan bukti yang tidak ada sebarang keraguan. Ada keraguan, ada kaedah idra'u al-hudud bisyubhati. Tinggalkanlah, jangan laksanakan hukum hudud kalau ada keraguan. Syubhat keraguan. Mengaku tak ada keraguan, tiba-tiba dia tarik balik. Dia tarik balik itu sudah meragukan pengakuan tadi. Meragukan. Bila meragukan, pakai kaedah idra'u al-hudud bisyubhat. Jangan laksanakan hudud kalau syubhat. Itu kalau belum dihukum. Kau dah hukum dah sempat 100 rotan dah, lepas tu baru dia kata saya tarik balik. Tarik balik apa? Dia kena 100 rotan dah. Sebelum. Malah kalau sedang dalam dipukul,
sedang dipukul itu batu pasir yang membolehkan dia mengelak, boleh berlubang, boleh tarik, boleh kalau kalau tidak tanam pun tidak mengapa, baling. Hukum Allah. Farjumuhumal battah, itu hadis Nabi. Farjumuhuma dalam Quran, ayat yang telah dimansuh, hukum tidak dimansuhkan. Kena sebiji dua batu yang dibaling. Lalu dia lari. Asal sakit batu itu, dia lari. Jangan dikejar. Dia lepas kerana dia lari itu menunjukkan perbuatannya itu dia telah menarik balik pengakuan. Kerana Islam mencari cukup banyak ruang untuk melepaskan. Islam bukan nak menghukum, nak mengajar, nak menterbiah, nak mendidik. Mendidik boleh berlaku dengan cara dia mengaku, dia balik. Macam tadilah, sabit disebat baru 3 khotan hari baru, dia tarik balik pengakuan dia. Terima. Sebab tarik balik itu dia panggil asyubuhat. Itulah. Yang kedua, hak manusia. Hak manusia kalau sabit, setelah sabit, dia tak boleh tarik balik. Dalam kes yang membabitkan hak manusia, pengakuan yang telah dibuat tidak dibenarkan untuk ditarik balik. Kerana hak yang diperakui tersebut membabitkan pihak yang mengakui haknya. Kecuali jika pihak yang mengakui haknya mendustakan pengakuan tersebut, ketika itu pengakuan dibenarkan menarik balik. Ini maknanya kalau dalam masa pengakuan itu bagi hak manusia, tadilah macam hak manusia, dialah yang pukul si fulan, dia bunuh si fulan, dia mengaku. Maka pada ketika itu bila nak dihukum dia tarik balik, maka tidak boleh hukum teruskan. Melainkan kalau yang punya hak itu mengatakan bahawa saya terima pengakuan dia, saya terima tarik balik, hukuman tak boleh diteruskan, baru boleh terima pengakuan dia. Contohnya, sekiranya mengaku berhutang dengan Zaid, atau merosakkan harta, atau menuduh zina, qazaflah, dan dia boleh menarik balik pengakuannya, dia terikat dengan dia tidak boleh menarik balik pengakuannya. Dia terikat dengan pengakuannya itu, melainkan sekiranya pihak yang terbabit Zaid mendustakan pengakuannya. Yang tadi itulah. Itu kita faham, ambil yang mudah saja, iaitu pengakuan yang melibatkan hak Allah. Contoh tadi, maka boleh tarik balik sebelum jatuh hukuman. Kalau pengakuan itu melibatkan hak manusia, tuntutan darah sebagai contoh, tuntutan harta sebagai contoh, jika dah mengaku, dihukum, tengah hukum ditarik balik, tak ditarik balik, teruskan hukuman. Syarat-syarat pengaku ataupun al-muqir, tidak semua pengaku yang mengaku itu diterima. Mesti ada syarat-syarat yang munasabah pada hukum syarak. Mudah saja, pertama orang itu yang mengaku tadi itu, yang muqir tadi itu, biasalah orang yang baligh. Kita fahamlah apa dia mana baligh. Ada yang kedua, berakal waras, tidak ada sebarang cacatan pada akal dia. So, balik kepada yang Nabi sebut, rufi'al qalam an salas, anin naim hatta yastayqis, anis sabi hatta yahtalim, anil majnun hatta yaqid. Rufi'al qalam, qalam terangkat, maksudnya malaikat yang menulis baik buruk seorang manusia itu mengangkat qalam dia. Dia tidak tulis dalam 3 keadaan. Satu, kanak-kanak sampailah dia baligh. Yang kedua, orang yang sedang tidur sampailah dia jaga. Yang ketiga, orang yang majnun, yang otak dia rosak, sakit otak, ataupun kita panggil gila, sewel.
dan sebagainya, sampailah kepada dia balik semula. Kesemua tiga-tiga itu tidak termasuklah kanak-kanak tadi ini yang tak berakal lagi, maka dia mengaku macam mana pun tidak boleh terima. Yang ketiganya, hendaklah dia sukarela. Dia mengaku itu memang dia sukarela, bukan dipaksa, bukan diupah dan sebagainya. Tidak. Fahamlah sukarela tu maknanya dia dengan segala macam masa awal tu kita lihat dengan jelas. Bila Nabi sebutkan inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Ambil ingatan. Seksa dunia seteruk mana pun kamu terima, lebih enteng dan lebih ringan berbanding dengan azab akhirat. Kalau kamu terlepas azab dunia, azab dunia kerana orang tak hukum kamu ataupun kamu pandai mengelak di mahkamah, kamu salah tapi kamu lepas, ataupun kamu memang kena kesalahan azab dunia, terimalah itu. Lebih ringan dan lebih enteng dibanding dengan azab akhirat. Orang takut tunggu azab akhirat yang lebih teruk itu, terimalah azab dunia ini lebih ringan, maka banyak orang datang buat pengakuan. Okey. Yang keempatnya, pengaku adalah orang yang tidak ditahan haknya. Ini panggil al-mahjur alaihi bisafahin. Kalau orang yang telah sabit tidak pandai menggunakan hak sosialnya, dia ada harta banyak sebagai contoh, tapi dia boros membelanjakan sampai merosakkan hartanya tanpa ada faedah. Jadi contohnya ada seorang di kampung saya, itu contoh. Dia seronok sangat padi dia jadi subur. Dia akan dapat satu relung, sana pakai relung, tak pakai ekar. Kecil sikit daripada ekar tu. Orang boleh dapat maksimumnya orang dapat dalam 2 tan. Entah macam ni dia dapat 3 tan. Seronok tu lebih, dia dapat duit padi dia banyaklah, dalam 10,000 begitu. Dia bawa duit dalam motor dia tabur kot jalan. Dia pekik kat orang, ambil duit, habis 10,000. Situ yang macam itu keluarga dia boleh bawa ke mahkamah, dia mahjur alaihi bisafahin, diambil hak sosial. Dia tak boleh buat pengakuan, tak boleh buat saksi, dia tidak boleh buat sebarang dili, kerana dia telah masuk kepada sapah bodoh ataupun gila. Kalau orang ini, maka pengakuan dia tidak boleh diterima. Memang wajar pun. Sekiranya hukuman tersebut ialah hukuman potong tangan kerana mencuri, pengaku akan dipotong tangannya, tetapi dia tidak perlu memulangkan harta yang dicuri. Itu satu lagi kes. Kalau orang telah sabit, dia telah mengaku dia mencuri, maka dia itu dipotong tangan dia kerana pengakuan dia. Kerana dia mengaku itu memudahkan keadaan dan sebagainya, mahkamah tidak payah menyuruh dia bayar balik harta yang kamu curi. Lain dengan kalau diperlukan dengan saksi, dengan pembuktian, di samping dia kena potong tangan, dia kena bayar balik harta yang dia curi. Syarat-syarat pihak yang diakui hanya haknya. Mukirlah. Kalau saya mukir, saya dah buat pengakuan ke atas orang. Orang itu dipanggil mukirunlah, orang yang kita buat pengakuan kepadanya. Syaratnya yang pertama, hendaklah dipastikan harta itu miliknya. Dia kena buktikan harta itu milik dia. Kalau jam tangan sebagai contoh, hilang, seorang berjumpa, dia report polis dan sebagainya, akhirnya orang tu mari mengaku, kata jam dia ada pada saya, tapi kena pastikan
Jam dia jam apa? Dia kata Rolex. Rupanya jamnya hanya Omega saja. So, nama lain, bukan kamu punya. So, kena pastikan bahawa benda yang diakui itu benar-benar hak orang yang nak bagi kepada. Itu senanglah yang pertama. Yang keduanya, orang yang akan, pihak yang akan menerima harta itu, dia layak menerima harta. Kalau pihak yang diaku tidak layak menerima harta, maka tidak sabit dan tidak boleh bagi. Contoh kitab ni, dia mengaku rumput yang saya miliki ini, sebanyak 2 duri ini, kepunyaan haiwan sipulan. Haiwan yang punya. Maka pengakuan tidak sah dan tidak payah bagi. Itu syarat kepada yang kedua. Pihak yang diakui mestilah mempunyai kelayakan untuk memiliki perkara yang diakui, kerana dengan itu pengakuannya kena pada tempatnya. Berkemungkinan benar. Sekiranya mengaku saya berhutang dengan haiwan. Sebab ini kena bezakan antara sistem Islam dan sistem Barat. Sistem Barat sudah kenal lah. Betul lah bahawa seorang kaya mati, dia wasiatkan harta dia semuanya diberi kepada anjing dia. Maka mau terima. Bagi ke anjing. Abang ke anjing itu, kamu ada harta pusaka 10 juta. Islam tak boleh. Tak boleh. Itu dia katakan maka tak boleh. Yang ketiganya, pihak yang diakui tidak membantah. Memang orang yang nak terima hak itu, dia mengaku itu hak saya dan saya tidak membantah. Tapi kalau dia bantah, kata dah, itu bukan hak saya, hak orang lain, maka dia tak dapat pengakuan itu sebaiknya. Okey, syarat-syarat lapas pengakuan. Walaupun tuan-tuan puan dengar remeh-temeh seolah-olah begitu, tapi saya harus tuan menilaikan dari segi prinsip ini bukan wujud sekarang. Prinsip ini wujud daripada awal Islam. Nabi yang telah menerokan, yang menyebut kesemuanya. Dan Nabi bukan seorang yang ada legal minded. Bagi maksud, dia tidak belajar. Dia tidak tahu selok-belok perbicaraan, dia bukan. Cuma Nabi pernah menghakimkan bila orang Arab bergaduh pasal nak letak batu Hajar Aswad semula pada tempat dia ketika Kaabah diruntuhkan, sebab semua nak akan kepada kemuliaan meletak. Boleh mendakwa, boleh bertakabur, kamilah yang meletak batu di atas tempatnya, bukan orang lain dan sebagainya. Bergaduh sampai nak perang, akhir mereka telah buat keputusan dengan dorongan Allah Ta'ala. Semua jangan keluar, tutup pintu yang menghalau ke Kaabah. Pagi besok, siapa sahaja yang masuk daripada mana-mana pintu yang pertama, pagi besok seawal pagi, mana orang yang masuk dalam Masjid Haram ini daripada pintu mana-mana, orang itulah kita ambil dia menjadi hakim dalam kes yang sedang kita pertikaikan ini sampai ambil perang. Pagi besok, tunggu tengok, yang masuk adalah Muhammad bin Abdullah. Bukan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Masa masih lagi syabun yafi', pemuda belia. Ada berlaku masalah pula. Ini budak lagi, dia jadi hakim, boleh terima. Semalam dah kata siapa sahaja yang masuk, akhir terima. Wahai Muhammad, kami lantik kamu jadi hakim. Apa masalah? Ini masalah kami. Sepantas itulah Nabi buat keputusan. Ambil serban Nabi. Dah Nabi ada serban ketika itu. Nabi ambil serban dia, bentang serban. Kamu ikut apa yang aku suruh, dan kamu akan puas hati kemudian. Mungkin pada mula kamu tak puas hati, kamu akan puas hati kemudian. Dia bentang kain serban dia. Dia panggil ketua. Mari. Baik, semua pegang kain. Nabi sendiri, supaya jangan bergaduh,
Dia angkat batu tu letak tengah-tengah kain serban dia. Ketua-ketua tadi pegang tepi kain. Pegang, semua angkat. Terpaku. Angkat kain. Bawa mai ke tepi tempat yang letak. Angkat, tuang bagi dia jatuh. Nak jatuh, Nabi pegang, beritahu. Ini keputusan. Terima. Tengok aku, hangguk. Itu selesai. Tengok. Itu yang dipanggilkan fitnah. Akhir jadi patanah. Kecerdikan Allah Ta'ala anjurkan demikian. Itu satu contoh yang mengatakan bahawa dialah yang telah membuatkan prinsip kehakiman berdasarkan kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan kehendak hawa nafsunya. Cakap ikut sedap dah. In huwa illa wahyun yuha, melainkan semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi itu. Lafaz pengakuan senang saja. Lafaz pengakuan hendaklah jelas, terang dan tidak ada khilaf. Jelas, terang dan tak ada tafsiran yang lain. Saya bunuh dia. Jelas. Harta dia ada pada saya. Jelas. Hak dia ada pada saya. Itulah yang dikatakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Adapun bahasa yang berbelik-belik, kadang itu ada juga kaedah yang boleh terima ataupun tidak. Misalnya syarat-syarat hak yang diakui al-muqirru bih. Hak yang diakui mestilah bukan milik pengaku, tetapi pengakuan dibuat ini kan sesuatu pengakuan dilapaskan bukan pertujuan untuk menggugurkan hak milik. Sebaliknya ia bertujuan memberi ketahu bahawa ia adalah hak milik orang tertentu. Maksudnya, selepas kita katakan bahasa yang dia mengaku itu boleh dipaham dan jelas dengan terang, jangan sampai kepada boleh ditafsirkan. Itu dia mengaku hak dia, bukan dia mengaku kata hak si fulan. Itu dia katakan bahawa tak. Syaratnya mendilah yang dia kukui itu barang yang cukup jelas kepadanya. Harta itu bukan milik pengaku. Memang harta itu bukan milik dia. Milik orang lain yang ada pada dia. Tapi dia kata ini hak saya, namun dia adalah hak si fulan. Mana yang betul? Itu tak dipakai. Yang keduanya, hak yang dia akui mestilah berada di tangannya. Kalau dia mengaku hak orang ada dekat dia, tapi sekarang di mana hak itu? Tinggal di Mekah itu, tinggal di Sumatera. Boleh ada kat sekarang? Tak tahu nasib. Tak boleh. Syarat dia mengaku dan barang yang dia buat pengakuan itu ada dalam simpanan dia, baru dapat diterima. Pengakuan untuk perkara yang tidak diketahui. Sebab tadi kita syaratkan ataupun syarat mensyaratkan bahawa orang yang mengaku itu hendaklah harta ada dalam tangannya, dalam simpanannya. Adapun jika dia mengaku harta orang itu adalah ada padanya, tapi mana dia barang tu? Tak tentu, entah di mana. Ini ada contoh dia. Dia kata sekiranya mengaku berkata saya berhutang sejumlah wang dengan Zaid. Pengakuan ini sah dan pengasuhannya dirujuk padanya. Penjelasan boleh diterima jika membalikkan mana-mana nilai harta walaupun kecil seperti 1 dirham, kerana ia tetap dikategorikan sebagai harta. Sekiranya pengaku membuat pengakuan yang melibatkan sejumlah harta tetapi tidak mahu memberitahu penjelasan lanjut, dia akan ditahan sehingga dia memberikan jumlah tersebut. Macam dia kata, duit dia ada pada aku. Banyak mana? Tak tahu. Mungkin 1 dirham, 1 sen. Kena jelas berapa jumlah ada. Kalau tak mahu beritahu, mahkamah boleh paksa dia beritahu. Dia tak beritahu, kurung.
Hang dah mengaku kata harta dia ada kan, tak beritahu pula berapa jumlahnya, maka tak boleh. Pengakuan itu tidak sah sampai orang itu mengaku duit itu berapa jumlahnya baru sah. Ini kerana dia wajib memberitahunya. Dia wajib beritahu. Yang wajib jika dia tidak buat, maka dia boleh dihukum. Hukum apa dia? Kurung. Sampai dia mengaku. Sekiranya dia enggan, dia hendaklah ditahan. Ditahan maknanya kurung lah. Sama seperti orang yang enggan membayar hutang. Bayar hutang adalah wajib. Kalau dia boleh bayar hutang, tapi sengaja tak mau bayar, mahkamah boleh kurung dia. Boleh hukum dia kerana dia meninggalkan perkara yang wajib. Okey. Lafaz pengakuan dalam pengakuan dan hukum, lafaz pengecualian dalam pengakuan dan hukumnya. Ini berlaku sebenarnya orang yang mengguna bahasa berbelit-belit, tapi mahkamah kena terima. Macam contoh dia ada pengecualian. Dia kata duitnya ada pada saya sebanyak 10,000 kecuali 9,900. Duitnya ada pada saya 10,000 kecuali 9,900. Kena ambil kalkulator pula. 10,000 tolak. Nak abang kata duit ada dekat aku RM100 aja. Tapi bahasa dia kata 10,000 duit dekat saya kecuali 9,900. Kecuali itu tolak. Mahkamah kena terima walaupun buat bahasa yang payah, pasal Al-Quran pernah menggunakan pengecualian itu. Dia kalamullah, tetaplah sempurna dan boleh terima. Walaqad ba'asna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Sesungguhnya kata Allah, kami utuskan Nuh itu kepada kaumnya. Fala bisa fihim, maka dia berada. Fala bisa fihim, dia berada bersama kaumnya itu selama alfa sanatin, 1000 tahun. Illa 50 ama, melainkan 50 tahun. Maknanya 1000 tolak 50. Kenapa dia tak terus kata kami antarkan Nuh kepada kaumnya selama 950 tahun? Kan senang cerita. Dah, Allah meraihkan dalam kehidupan manusia ini banyak orang buat pengecualian. Banyak buat pengecualian. Termasuk dalam kes-kes yang mukir ni, kes pengakuan ini, kalau dia mengaku kata hak dia ada pada saya RM10,000 kecuali 9,090, maknanya sahlah duit yang ada tu sebanyak RM100 sahaja. Mengapa sebut 10,000? Nak bagi dia sedap hati. Lepas tu buat itulah yang dia katakan bahawa jika terdapat pengecualian dalam pengakuan yang dibuat dibenarkan, maka dibolehkan sampai akhirnya. Syarat-syarat pengecualian pun diambil kira sampai kepada adakah mentang-mentang sebut kecuali begitu boleh terima ke tidak? Tak. Pertama, pengacuan hendaklah dia bersambung. Tadi tu wangnya ada pada saya RM10,000. Lepas tu dia berhenti dekat tu. Pergi minum kopi O dulu, balik rumah dulu, besok pun datang, melainkan 9,900. Apa cerita ni? Maka kena bersambung baru pakai. Yang kedua, hendaklah pengecualian itu tidak membayangkan kesemuanya. Apa dia? Hutang duitnya ada pada saya RM10,000 kecuali RM10,000.
Yang mana yang 10,000 dia, yang mana yang kecuali itu. Kalau dah mengaku 10,000, melingkan 10,000, tinggal berapa? Kosong. Itu tak boleh diterima macam tu pengecualian. Kerana itu saya katakan bahawa tidak membabitkan kesemuanya. Pengecualian tidak melebihi kesemua hak yang asal. Jumlahnya, pengikut berkata, saya berhutang dengannya sebanyak 5,000 kecuali 4,000. RM4. Saya berhutang kepadanya RM5 kecuali RM4. Mana hutang RM1, boleh pakai. Tapi kalau dia katakan bahawa yang bawah tu, jika pengaku berkata saya berhutang dengannya sebanyak RM5 kecuali RM5. Apa bodoh ni? Sebab tu bukan semua pengaku. Itu misalnya sahaja. Maknanya kalau pengakuan tadi tidak memberikan sebarang makna, maka ditolak. Okey. Pengecualian tidak sama, tu yang ulang yang tadi itu. Pengecualian daripada perkara yang ditentukan. Yang dikecuali itu yang ditentukan. Kalau yang dikecualikan disebut mula itu duit, yang kecuali duit. Tapi kalau dikatakan saya ada hutang dengan dia RM1,000 kecuali baju. Ni apa kena mengenai baju dengan duit ni pula? Baju bukan jenis hutang. Jenis pinjam bagi balik. Ni jenis hutang. Sebab tu dia katakan bahawa yang dikecualikan itu berjenis yang sama juga. Kalau yang lain lepas tu maka tidak pakai. Akhir sekali pengakuan ketika sakit. Tengok. Tajuk-tajuk itu walaupun kita nampak macam tidak sangat ada nilai, tapi tak, dari segi kehakimannya dia ambil nilai. Ada orang buat pengakuan waktu dia sedang nazak, sedang hampir sakit nak nazak dah. Ataupun seorang buat pengakuan, lepas buat pengakuan itu dia mati. Yang penting yang masa sakit lah. Bolehkah diterima pengaku atasnya ada hak orang lain waktu dia sedang sakit, lepas tu dia mati? Jawapannya, syarak mengharuskan, membolehkan mahkamah, membolehkan qadi menerima pengakuan orang yang sakit teruk, lepas itu dia mati, dengan menganggapkan pengakuan itu sebenarnya lebih kuat daripada pengakuan seorang yang sihat dan segar bugar. Kerana orang nak mati ni selalunya dia bercakap benar. Dia bercakap benar. Tambah dia rasa dia nak mati itu, dia ada hak orang lain, maka dia buat pengakuan kepada anak-anak sebagai contoh. Bagi anak-anak, ayah ada hutang dengan jiran sebelah, dia pun dah lupa dah. Sekian-sekian banyak. Lepas tu ayah mati. Dia panggil wasiat. Pengakuannya boleh terima ke tidak dia sakit? Boleh. Malah lebih aula menerima pengakuan orang yang sakit daripada pengakuan orang yang tidak sakit. Kalau boleh terima pengakuan orang yang tidak sakit, orang yang sakit lebih aula. Sinilah tajuk yang terakhir. Dia katakan pengakuan yang dinyatakan dalam keadaan sakit dibenarkan walaupun pesakit tersebut hampir meninggal dunia. Hukumnya sama seperti pengakuan ketika sakit dan tak sakit. Sekiranya pengaku mengaku dalam keadaan sihat telah berhutang dengan seorang, tetapi ketika sakit mengaku berhutang dengan orang lain, pengakuannya ketika itu adalah sah dan boleh diambil kira. Itulah dia yang tajuk yang terakhir yang kita dapat sama-sama melihatkan bagaimana Islam cermat, halusi dan meletakkan asas-asas ni ke semua ni. Dia balik kepada hadis, balik kepada asal yang Nabi buat demikian, telah jadikan satu sistem. So kita nak habis segera buku ni insya-Allah, dalam pertemuan dua lagi insya-Allah habis, untuk kita berpindah pada buku lain yang mungkin lebih signifikan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ada soalan ni makin banyak ke makin sikit? Saya suka yang pendek-pendek, senang kita selesai.
Saya selalu masuk hutan memburu. Tiba-tiba, okey, pertama, adakah disyaratkan nak tembak binatang itu kena baca bismillah? Jawapan dia, mana sompek dah. Saya pemburu, saya tahu. Ternampak rosa di hadapan anda tu, dia naik segala gelabah dengan ketak semua cukup, nak baca bismillah tak sempat dah. Memang dia tidak disyaratkan. Bismillah hanya sunat sahaja dalam sembelihan. Bismillah hanya sunat dalam sembelihan. Yang menjadi syarat sembelihan orang tu, orang Islam. Kalau kafir walaupun baca bismillah. Pernah berlaku sekali dengan saya pergi memburu, kami berhenti rehat. Tok Batin, orang asli, ambil lapang saya, pergi ke belakang. Sekejap bunyi pum, tembak. Kita kejar pergi. Dia dah sembelih dah. Kalau tu dia apa ni? Aku sembelih, aku baca bismillah. Aku dah belajar. Dia kafir. Itu contoh dia. Maka walaupun baca bismillah, tapi Tok Batin memanglah kita tak makan daging itu baik dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam sembelihan dalam konteks pemburu juga, kita tembak binatang dengan menggunakan alat yang boleh membunuh. Pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman awalan dahulu ialah panah. Panah alat membunuh. Ketajaman panah itu termasuk lembing, alat membunuh. Kena keluar darah, dia mati. Dan sembelihlah, tak ada sembelih, sudah kira halal dan boleh dimakan. Halal boleh dimakan. Tentang yang dipanggil senapang, peluru senapang ini memang tidak ada sebarang hadis. Yang ada pun zaman Nawawi. Imam Nawawi zaman kurun yang ke-7. Imam Nawawi lah yang mengatakan wasti'malul barudi fisaidi kasti'malur rimah. Nawawi ada fatwa dia. Menggunakan barud, isti'malul barud ialah gunpowder, bahan letupan dengan meletakkan peluru dalamnya menembak binatang. Itu kata Imam Nawawi lagi sama seperti penggunaan spear ataupun panah tadi. Pasal kekuatan dia menembus itu sama macam kekuatan lembing ataupun panah yang menembus. Kalau jumpa mati, dia berjumpa mati. Satu syarat saja yang kena. Anda kena tengok luka yang kena pada binatang itu sebelah mana, dan betulkah tidak masa ada lontak tadi, masa tembak tadi tu kepala dia sebelah mana. Kepala sebelah sini, maka anda tembak bahu ataupun badan sebelah kiri. Kalau kepala sebelah sini, anda tembak itu kena bahu sebelah kanan, badan sebelah kanan. Tengok yang mati tadi itu. Kita tengok yang kita tembak kepala sebelah kiri. Tembak kepala sebelah kiri kena bahu kiri, tapi dia kena bahu kanan. Mungkin orang lain tembak. Maka tidak boleh dijadikan itu sebagai zakatun syar'iyah. Maka mati dia bangkai. Itulah yang dalam kes-kes buruan ni, kata pada akhirnya ambillah senang kesimpulan, kalau anda memburu di hutan, bismillah itu bismillah pada permulaan masuk hutan. Nak tunggu bismillah mata nampak rosak, sorry, tak ada masa dah. Tambah aku tembak ayam pula, tengah duduk sembang semua, prum naik ayam, nak bismillah dah pergi dah 60 meter dah, berputih mata lah, melainkan naik pum tembak. Sebab kita Muslim, maka boleh makan hasil daripada tembakan itu. Saya pewaris yang menerima pelbagai paraid pusaka wang pelaburan ASB. Apakah status wang pelaburan dan dividen termasuk? Terima kasih. Ambil yang senang saja.
Oleh kerana ASB ni, ASN sudah ada fatwa walaupun tidak sepakat. ASB, ASN sudah ada fatwa walaupun tidak sepakat oleh para mufti-mufti. Tapi ada negeri yang mengharuskan, ada negeri yang tidak mengharuskan. Kita ada dua pilihan. Saya pilih yang tidak mengharuskan. Sebab lebih daripada 40% dalam saham-saham ASB ini berpunca daripada perbankan konvensional dan saham-saham yang tidak lulus syariah. Yang bagi fatwa pun telah mengaku memang ada unsur riba yang masuk dalamnya kerana konvensional, tetapi dia adalah darurat. Maka kaedah ad-daruratu tubihul ma'zurat, yang darurat menghalalkan, mengharuskan yang haram. Cuma saya tanya, apa makna darurat? Khawfun syadidun ala halaki nafsih au halaki malih au halaki dinih au irdih. Darurat maknanya takut yang sangat-sangat takut, kehilangan nyawa, kehilangan maruah agama, kehilangan maruah diri, rumah orang akan bakar, baru dia panggil darurat. Sebab tu kalau orang Islam tidak makan, tidak ambil keuntungan daripada ASB ni, mati ke tak? Hilang ke tidak? Walau apapun, saya nak menyenang di sebab kalau anda nak ambil barang tu barang yang telah dipatuakan. Selangor tak? Selangor fatwa masih haram. Ada 4 negeri salah, tapi saya tak tengok in particular yang mengatakan boleh. Yang lain ada yang tangguh, ada yang macam Selangor memang saya tahu sangatlah, saya terlibat. Dia memang tidak halal lagi. Okey, ambil yang halal, maka pusaka tadi perayaan anda bahagikan sebagai harta yang halal. Bagi pendapat yang kata halal, maka anda bahagikanlah dia mengikut apa yang disebut sebagai hukum-hukum ahkamul mawaris, hukum-hukum yang khusus bagi ahli-ahli yang boleh menerima pusaka, maka bagilah. Termasuklah status wang pelaburan dan dividen, semuanya dikira sebagai harus dan tawakal Allah. Ibu saya lumpuh. Bolehkah beliau menjamakkan solat fardu? Beliau seperti dia pergi menziarahi adik-beradik atau pergi memenuhi jemputan kecuali kahwin. Walaupun okey. Qasar sahlah, tidak boleh. Tidak ada ruang untuk qasar. Kalau jamak ada ruang. Jamak semayang. Bukan saja sakit yang saudara sebut itu. Memang ada dalam bab fiqh dan semua kitab fiqh itu dipanggil al-jam'u lil matari. Jamak semayang kerana hujan. Ada bab khas namanya al-jam'u li ajlil matar pun ada, lil matari pun ada. Jamak semayang kerana hujan. Tapi dengan syaratnya kita nak pi payah, balik basah, pergi basah dan sebagainya. Tapi yang pentingnya tu imam katakan semayang zuhur, musim hujan, orang datang susah payah basah baju dan sebagainya, tu syaratnya. Tu imam kata, tuan-tuan, kita akan niat semayang jamak kalau selepas hujan yang sekarang ni ada sampai kepada saya salam habis, nanti hujan masih ada, kita akan jamakkan asar maghrib ke zuhur. Kalau sedang sembahyang maghrib, imam kata, tuan-tuan, kalau hujan ni berpanjangan daripada sekarang ni sampai kepada habis bagi salam nanti hujan lagi ada, kita niat sembahyang jamak. Memang jamak kerana hujan itu sah boleh, walaupun
kesusahannya tidak sebanding dengan susah orang yang sakit lumpuh sebagai contoh. Nak ambil uduk, katakan suami yang lumpuh, yang menjaga isteri dia, nak ambil uduk, isteri kena tolong. Kalau isteri tu nak ambil uduk dia, pegang badan dia, tolong basuh muka dia, nak sah bila duk batas banyak. Pasal sentuh lelaki ke perempuan. Nak kasih orang lain boleh datang sekali, besok susah. Yang macam inilah dia panggil al-jam'u lil marid. Sakit bolehkah tidak jamak? Memang tidak ada apa tu mutaakhirin, maka boleh. Atas itulah maka ambil tadi. Saya atas khutbah tadi, saya balik buang tadi ini, seorang perempuan hostess. Saya tengok muka dia, muka Cina 110%. Memang panggil ustaz kat saya, nak tanya pasal solat. Nama dia Pong. Aku nak jawab agak tak ni. Saya diam saja, dia faham. Ustaz, saya dah Islam. Alhamdulillah. Boleh baca hati aku. Apa dia kata? Nak start penerbangan, saya dah tahu dengan yakin dah. Kalau saya tak jamak semayang masa saya di airport lagi, atas tak ada peluang nak semayang. Boleh tak saya jamak di airport? Airport tak ada masalah, ada boleh. Yang kedua, rumah dia di airport. Hukum asal tak boleh. Sebab jamak ini jamak musafir. Musafir baru dah boleh jamak di rumah. Tapi akhaf ad-dararain. Irtikab akhaf dararain. Kalau tak semayang pada ketika itu dengan membolehkan dia jamak dia di rumah dia, tak boleh jamak ke dia hilang langsung daripada semayang. Kerana suasana dia kena melayan orang tu orang ni, maka tak boleh dia semayang. Maka saya kata bahawa saya berpandangan bahawa kalau dah yakin waktu yang kedua tidak akan boleh semayang, tak akan boleh semayang 100% lah, katakan begitu, maka ada kena jamak daripada awal. Pasal irtikab akhaf ad-darar. Mana lebih darar? Semayang lebih awal, sah tak sah, sah Allah Ta'ala. Dia kata semayang di rumah, hilang langsung semayang yang kedua. Itulah yang tadi itu. Maka pada pandangan saya, melihat suasana itu, maka yang uzur, yang sakit tadi itu, khasnya yang lumpuh, yang susah ambil uduk, susah nak perbetulkan dia, maka dia semayanglah jamak kerana sakit, memang boleh. Adapun yang sama juga, bila kenduri kahwin di Kuala Lumpur pukul 7.30 atau pukul 8 kehadiran tetamu, nak start di rumah mesti pukul 6.30 atau pukul 6 belum semayang maghrib. Bila pergi sana pula dengan orang ramai, tempat tak ada, perempuan pula lepas make up lah dan sebagainya, nak semayang ke tidak, biasanya tak semayang. Dengan make upnya, dengan senangkah? Tempat pun tak ada. Yang macam inilah dia katakan bahawa kalau anda yakin yang kedua itu memang kena tinggal, maghrib akan habis, sebab maghrib habis dengan masuknya Aisyah, maka dia tinggal langsung. Itu ada kaedah irtikabu, kena buat. Akhaf yang lebih ringan daripada dia, tinggal langsung berat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Tinggal salat dengan sengaja, dia kufur dengan terang-terang. Nak lagi daripada kufur itu darat. Buat yang lebih ringan, apa dia? Maka dia jamak takhir ataupun jamak takdim, mengelakkan daripada tak buat langsung. Wallahu a'lam. Apakah dikira sudah balik seorang kanak-kanak, laki-laki atau perempuan yang bermimpi ihtilam ketika umurnya baru 8 tahun? Ada dua. Satu, mimpi ihtilam. Yang keduanya, ihtilam hakiki. Ihtilam ni patutnya keluar mani lah. Senang faham. So kalau orang dia mimpi saja dia ihtilam, dia mimpi dia keluar mani, padahal tak keluar, hukum dia belum lagi balik. Dia tak mimpi pun ihtilam, tapi entah macam mana, syok tengok filem macam mana, keluar mani, maka dia kira telah balik. Perempuan dengan adanya haid,
Mimpi kata mimpi kan nampak haid saja, maka dia telah balik. Maka yang tadi itu saya nak pastikan balik, kalau ihtilam saja mimpi boleh berlaku macam-macam. Macam mimpi kahwin anak raja. Tak kahwin pun, tapi kahwin mimpi saja. Kalau ihtilam saja dengan tidak keluar mani, maka dia belum balik. Keluar mani itulah yang tanda dia balik. Wallahu a'lam. Bagaimana tertib tadabbur Al-Quran? Sebagai orang awam, kita tidak boleh tafsir Al-Quran. Jadi apakah yang perlu sediakan untuk tadabbur Al-Quran? Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran, atau dalam hati mereka sudah ada tutupan yang mereka tak nampak kebenaran? Tadabbur maknanya melihat kepada susunan ayatnya. Kalau kita tahu mengatakan tiap-tiap kalimat Quran Allah susunkan begitu baligh, begitu indah, begitu cantik. Kalau kita boleh faham, bagi yang mengaji balaghah, dia akan nampak kebenaran kehebatannya. Atau melihat kepada maknanya dan apa yang terkandung di sebalik makna itu. Kerana Quran ada yang dipanggilkan yang tersurat dan yang tersirat. Contoh senang saja. Anda baca dengan katakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Tengok terjemahan. Jangan kamu jadikan dua tangan kamu terbelenggu di atas tengkukmu, dan jangan kamu dedahkan tangan kamu terbuka dengan sebuka-bukanya. Kelak dengannya kamu akan mencela diri kamu dengan penuh kesal. Apa makna? Bila renung balik, oh, ini amsal bil Quran. Allah banyak bagi contoh-contoh. Maknanya kalau tangan letak di belakang ini, bukan ini yang tidak boleh. Saya letak boleh. Jangan terlalu kikir dan kedekut. Kita panggil genggam air tidak tirik. Quran kata jangan letak dua tangan di belakang kepala kamu. Jangan buka begitu. Buka ni terlampau murah, terlampau boros. Jangan terlampau kikir, jangan terlampau boros. Kenapa Allah gunakan demikian? Itu pendekatan Al-Quran yang dikatakan wa tilkal amsal nadribuha linnas. Itulah contoh-contoh yang kami pukulkan. Digunakan nadribuha, kami pukulkan, kami bentangkan kepada mereka yang sungguh-sungguh, terimpak dia sungguh. Semoga mereka berfikir. Itulah makna tadabbur yang ketiga. Tengok contoh Al-Fatihah sebagai contoh. Kalau anda baca Al-Fatihah, bersahajalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Mengasihi Maha Besar ini, segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Habis 7 ayat. Tapi Quran Allah katakan diturunkan kepada kamu as-sab'ul masani. As-sab'ul masani 7 puji-pujian. 7 puji-pujian itu maksudnya Quran ada Fatihah, ada 7 ayat. 7 ayat yang kesemuanya itu puji-pujian. Puji di mana? Makna kalau anda lihat kepada makna sekaligus tidak panjang mana. Ada tadabbur kepada maksud yang sebenarnya. Orang boleh buat risalah PhD tafsir suratul Fatihah. Kawan saya dulu saya buat tajuk undang-undang keluarga. Dia buat tajuk tafsir surah Al-Fatihah. Sudah gelak dengan dia, lalu kata dia harap kata taktub Al-Fatihah bas kul yau khalas. Hang buat apa ni? Aku cakap sekejap habis. Dia kata aku dah buat dah ni.
Satu juzuk dah besar tu dia katakan. Baru 2 ayat air. Sampai dekat Malikul Medin diulah, ditafsirkan buat semua kali. Itu tadabbur. Itu makna dia mendalam. Itulah yang kalau boleh kita sampai kepada peringkat tu Quran, afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak tadabbur, fikir dengan sedalam-dalamnya tentang Quran dan isinya. Am ala qulubin aqfaluha, atau di hati anda ada penutup yang anda tidak nampak. Macam mana nak habis? Jadi kalamullah, bila kalamullah ini, kalau kita pun, kalau seorang yang mahir dalam bahasa pun, profesor bahasa pun, dia bercakap itu dengan susunan bahasa, dengan kalimat yang digunakan tuntas, dalam makna dia. Orang yang kurang makna cantik. Jadi Allah Ta'ala yang ilmu dia, ilmu Allah Ta'ala itu yang saya sebut selalu itu. Quran katakan bahawa kalaulah kesemua pokok dalam muka bumi ini anda jadikan sebagai pena, dan semua lautan, 7 lautan yang mudduhu min ba'di sab'atu abhur, ambil 7 lautan lagi menjadikan 14 lautan, ambil kayu yang dibuat, ambil pen yang dibuat daripada kesemua kayu, kamu celupkan dalam laut sebagai dakwat, kamu tulis kalimatu rabbi, tulis kalimatu rabbi lana fidal bah qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nescaya kering dakwat di lautan. 14 lautan, bukan 7, sekarang 7, ambil lagi 7. Sedangkan kalimat-kalimat Allah matan pada kalimat Rabbi walau jikna bimislihi madada, ambil sekali ganda lagi pula, ambil lagi 14 lautan, 7 cabut 7, 14, sekali ganda lagi 17, lagi 14, kering habis kalimat Allah, belum habis. Itu makna dia. Kalau kita nak tafsirkan yang tadi itu, memanglah selama-lama tidak habis. Apapun sekadar yang anda boleh buat, buatlah. Dan buat semua maka dia tidak boleh. Apakah dianggap berdosa sekiranya seorang perempuan berkahwin dengan lelaki pilihannya tanpa dapat restu daripada keluarga? Contohnya, saya dan pasangan saya telah membuat istikharah, dan kami yakin inilah jodoh kami melalui gerak hati. Tetapi mereka ni ibu dan ayah perempuan tersebut tidak bersetuju. Okey. Hadis Nabi sahih, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikah, tidak ada sebarang nikah, tidak sah nikah, illa biwaliyin, melainkan dengan ada wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi. Akhirnya dikumpulkan jadi 5 rukun nikah. Kita try yang tadi itu, kalau dia mengatakan bahawa wali dia, bapa dia tidak bersetuju, tak benar dan tak mau jadi wali, maka wali tidak berpindah. Kerana ada sebab mengapa dia tidak mau jadi wali. Melainkan kalau anda ambil wali adal, wali yang tidak mau menjadi wali kepada anak dia dengan lelaki yang kufan lah, yang kupu lelaki. Pasal apa tak mau? Saja. Yalah, sebabnya apa? Lah, aku tak nak, tak faham. Sebab apa? Tak ada sebab. Yang tu boleh pindah kepada wali hakim. Dia tak berpindah kepada wali abang, dia tak pergi yang jauh. Yang jauh siapa dia? Daripada bapa nak pergi kepada datuk, tak boleh. Datuk tak ada, pergi kepada anak laki-laki sulung, tak boleh. Dia kena pindah pergi kepada qadi ataupun wali hakim. Pasal apa? Kalau bapa tak mau kahwin, tiba abang pergi kahwin, tak bergaduh kat abang dengan bapa, lagi pecah keluarga.
Dengan case tadi itu maka saya faham dan saudara kena faham mengatakan bahawa kahwinlah dengan perempuan-perempuan yang diridai oleh keluarganya. Satu. Yang keduanya, ridallahu fi ridal walidain. Keridaan Allah kepada seorang insan tergantung kepada pak mak dia reda kat dengan dia. Kalau bapa walidain, dua bapa tidak reda dengan dia, Allah tidak akan reda dengan dia. Kalau Allah tidak akan reda, anda fahamlah, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah tidak berhajat kepada kamu. Ghani ankum. Allah tak peduli dengan kamu. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak reda dengan kekufuran. Wa in tashkuru, kalau kamu syukur, beriman dan syukur, yardahu lakum. So penting ini. Penting radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah tidak reda kalau ibu bapa tak reda dengan kita. So kes tadi itu saya corkan ada tangguh dulu perkahwinan itu sampai keadaan berubah. Tengok apa sebab yang dia tidak mau setuju dan ada selesaikan sebab itu, insya-Allah dengan doa dan tidak akan dapat. Akhir sekali saya bekerja di tempat kerja yang dijadikan tapak kaki, yang menjadikan tapak kaki dan kuku di celah-celahnya berdaki dan hitam yang tak boleh hilang. Apakah daki-daki tersebut menyebabkan air tak boleh lalu ketika mengambil wuduk? Ni kaki jadi berkarat kot. Kalau tak berkarat, semata-mata kerana daki sahaja, daki tidaklah sampai kepada tahan telus air. Tak sampai kepada kotor. Dia bukan najis. Daki tidak najis. Kaki hitam tidak najis. Mereka yang kalau kena najis yang terang-terang dia pergi najis aini. Najis aini, najis yang dah nampak dengan mata. Darah sebagai contoh, nanah sebagai contoh. Itu yang dipanggilkan najis aini. Itu yang menahankan daripada sahnya sembahyang. Sebab syarat sah sembahyang di antaranya suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Adapun yang dah sebut tadi itu kaki ada sikit sebanyak daki kekotoran, maka itu cucilah, bagi dia cuci. Kalau dia tidak mau keluar juga, itu bukan daki. Kalau tak keluar juga bukan daki. Semua ada letak cat di situ ataupun ada dakwat di situ. Tapi kau dakwat, dia tidak menghalang daripada sampainya air. Apapun, baliklah kepada yang asas, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah urusan kalian dalam hal agama. Wala tunaffiru, jangan memayah-mayahkan. Wala tu'assiru, jangan memayah-mayahkan dia. Wabashiru, berilah khabar yang menyenangkan hati. Wala tunaffiru, jangan sebab orang benci kepada Islam. Atas itulah maka yang tadi itu ambil yang mudah kepada kita. Maka yang mudah ialah buat sekadar yang boleh. Jangan sampai kepada anda nak kena ambil pisau kikik sampai keluar kulit, tak payah. Ambil yang paling mudah saja, insya-Allah Allah terima ibadat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.